Babul timasil wudu idza hanatis salah. Wa qalat Aisyah hadaratis subh faltumisal ma falam yujad fanazalat tayammum. Bab ke-32, bab mencari air sembahyang apabila telah hampir waktu sembahyang. Dan Aisyah berkata, waktu subuh telah pun masuk, air dicari tapi tidak ditemui, maka turunlah ayat tentang hukum tayammum. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hampir masuk waktu sembahyang asar, sementara orang ramai pula mencari air untuk berwudu, tetapi tidak mereka temui. Kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit air untuk berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dalam bekas air itu dan menyuruh supaya orang ramai mengambil air sembahyang dari bekas itu. Anas menceritakan, saya melihat air memancut keluar dari bawah jari jemarinya sehingga selesai mereka semua berwudu. Bab ke-33 tentang air yang dibasuh dengannya rambut atau bulu manusia. Atha' berpendapat tidak ada apa-apa kesalahan menggunakan air seperti itu. Juga tidak mengapa untuk dijadikan daripadanya benang atau tali. Dan sisa anjing dan tempat lalu anjing di masjid. Az-Zuhri berkata, apabila anjing menjilat di dalam bekas air seseorang yang tidak mempunyai air lain untuk berwudu selain air itu, ia boleh berwudu dengannya. Sufyan pula berkata, inilah fiqh yang sebenarnya, kerana Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini adalah air, yakni sudah ada air, tetapi jiwa berasa ragu terhadapnya. Orang yang berada dalam keadaan sebegini boleh berwuduk dengannya di samping bertayammum. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Sirin, katanya, pernah aku menceritakan kepada Abidah, pada kami ada rambut Nabi SAW. Kami telah memperolehinya dari pihak Anas atau dari pihak keluarga Anas. Maka berkatalah Abidah, andai kata hanya sehelai saja rambut Nabi SAW itu ada padaku, nescaya ia terlebih baik bagiku daripada dunia, yakni memiliki dunia dan segala isinya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Sirin daripada Anas bahwasanya Rasulullah SAW apabila mencukur rambutnya, Abu Talhah lah orang yang mula-mula mengambil sebahagian daripada rambutnya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila anjing minum di dalam bekas seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahawa pernah terjadi seorang lelaki melihat seekor anjing sedang makan tanah basah kerana dahaga. Orang itu pun mengambil khufnya, lalu mencedok air dan memberi minum kepada anjing tersebut sampai puas. Maka Allah membalas kebaikan orang tadi dengan memasukkannya ke dalam syurga. Ahmad bin Syihab berkata, ayahku telah meriwayatkan kepada kami daripada Yunus, seterusnya dengan sanad dia tu, daripada ayahnya Ibnu Umar, beliau menceritakan anjing-anjing selalu kencing dan keluar masuk ke dalam masjid di zaman Rasulullah SAW, tetapi mereka, yakni para sahabat, tidak merenjis atau membasuh apa-apa pun, sama ada tempat-tempat yang dipijak oleh anjing-anjing itu
atau tempat-tempat yang dikencingnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya bertanya Nabi SAW, maka baginda menjawab, apabila engkau melepaskan anjingmu yang telah diajar, lalu ia membunuh, yakni binatang buruan, maka makanlah binatang itu. Sekiranya ia memakan, yakni binatang buruan itu, maka janganlah engkau makan. Kerana kalau begitu, ia hanya telah menangkapnya untuk dirinya sendiri. Saya bertanya lagi, saya melepaskan anjing saya, kemudian saya dapati ada bersama anjing saya itu anjing yang lain, yakni bagaimana hukumnya? Nabi SAW menjawab, jangan engkau makan, kerana engkau hanya menyebut nama Allah ketika melepaskan anjingmu sahaja, bukan anjing yang lain. Kita masih lagi dalam bab wudu. Tapi selepas cerita basuh kaki, basuh kaki, betapa pentingnya basuh kaki ni, kena basuh kaki lah, tak boleh sapu. Kalau pakai kasut pun tak sepecak, kena basuh juga, tak boleh sapu. Lepas tu Imam Bukhari buat bab selepas tu menganan dalam berwuduk dan pada ketika mandi. Yang ni dia nak menceritakan tentang adab ataupun apa yang sunat dalam mandi dan air sembahyang itu. Bila kata kena basuh kaki ni, kena basuh kaki, tidak boleh sapu, bermakna air itu akan digunakan lebih banyak lah. Nak berbanding kalau sapu, nak bandingkan dengan sapu. Jadi bila air itu perlu guna banyak, mestilah air yang kita nak buat air sembahyang tu kena banyak lah, tak padan. Kalau ada sikit-sikit, kalau kata boleh sapu, sikit-sikit pun padan dah. Tidak semestilah maknanya kena mengalir air kalau sapu ni. Ada sikit pun pada sapu gitu je, boleh dah. Tetapi oleh kerana kaki dan kebanyakan anggota wuduk tu perlu dibasuh, bukannya disapu, maka air diperlukan lebih banyak lah. Bila air itu diperlukan lebih banyak, maka kena cari air lah, tak padan sikit lah. Apabila kita nak ambil air semaya kan, kena cari air lah. Itulah sebab Imam Bukhari buat bab kena cari air. Air sembahyang. Tapi masalah cari air ni macam masa mana yang perlunya? Masa mana perlu untuk ambil air sembahyang? Itu dia nak buat bab. Maknanya dia berkait dengan air sembahyang lagi. Itu cara Imam Bukhari kan, dia pelik cara dia nampak macam tidak teratur gitu. Baru ni situ, lepas tu cari air pula dah. Cari air. Sebab satunya perlu kan, bila banyak anggota wuduk tu perlu dibasuh, kena banyaklah air. Air ada sekali dengan sahabat tu dalam peristiwa tu. Kalau nak kira sapu, padan dah tu. Tapi tidak gitu. Sebab kaki ni kena basuh, kena carilah air. Cari air ni bila hak wajib atas kitanya. Nak sembahyang kena ada air sembahyang. Air tu kalau tak ada dengan kita, adakah kita kena cari sebelum masuk waktu ataupun selepas masuk waktu? Itu nak cerita. Itu Imam Bukhari nak cerita. Imam Bukhari dalam masalah ni dia serupa dengan Syafi'i juga, iaitu kewajiban cari air ni untuk ambil air sembahyang ni, ataupun untuk mandi junub, kalau kita kata untuk bersuci lah, iaitu apabila masuk waktu sembahyang. Kalau waktu sembahyang tu tak masuk lagi, tak wajib. Gitu, tak wajib.
Dan kalau kita tahu tempat tu tak ada air, mengikut Imam Abu Hanifahnya dan ramai lagi yang lain, dia kata tak perlu cari dah. Tak perlu pergi sana, mari alik ni, pergi alik ni, pak tapai tu kita kata, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, tak perlu dah. Kalau kita tahu dah tempat tu memang tak ada air. Tetapi kalau mengikut Imam Bukhari ni, Syafi'i dan ramai lagi yang lain, dia kata tak, walaupun kita tahu tempat tu memang tak ada air pun, kena cari juga, kena pergi juga, alik tu, alik ni, cari. Mana tahu takut secara luar biasa ataupun yang kita tidak duga, boleh ada air di situ, ataupun ada orang lalu dekat tu ke yang ada air dengan dia. Kita kena usaha juga. Tak boleh kata dah tempat tu tak ada air, kita pakai duduk senyap, tak pergi dah alik depan, alik belakang ke apa dah. Tak boleh, kena cari air untuk ambil air sembahyang ni. Lepas pada tu, kalau tak ada juga air, barulah boleh tayamum. Barulah boleh tayamum. Imam Bukhari nak pergi, nak royak cara bersuci ni, air sembahyang tu memanglah tu asasnya, asalnya. Itulah. Tapi kalau tak ada air, nak lagu mana? Itu kena guna tayamum. Satu lagi cara untuk bersuci, iaitu tayamum. Tapi kalau ada air, tak boleh nak tayamum. Ataupun kalau tak ada air, kena cari dulu. Setelah tak jumpa, falam tajidu ma'an, dalam Quran kata, lepas tu kamu tak jumpa air, tak ada air, nak jumpa-jumpa. Kalau kita duduk setempat ni, nak jumpa lagu mana? Kena carilah. Tu kamu tidak jumpa juga, tidak dapati juga air, fatayammamu, barulah kamu kena tayamum. Itu Imam Bukhari nak ayat sini. Bila masuk waktu, dalam nota kita ni pun ada juga kan, nota 41. Bab ini diadakan oleh Imam Bukhari dengan tujuan menyatakan bahawa tidak wajib mencari air untuk bersuci sebelum masuknya waktu sembahyang. Sebab sembahyang pun tidak wajib lagi pada masa tu. Tak boleh pun nak sembahyang zuhur tu sebelum masuk waktu zuhur, mana boleh. Kecuali lah kalau dalam keadaan musafir ke, jamuk, itu lain cerita lah. Dalam keadaan biasa tak boleh. Jadi apa yang kita nak cari air tu jadi wajib juganya? Sembahyang tu sendiri tu tidak wajib. Hak tujuan utama ambil air sembahyang tu untuk apa? Untuk nak sembahyang. Sembahyang tu sendiri tu pun tidak wajib lagi. Jadi air tu pun tidak wajib lah. Ni ada. Ini kerana Nabi SAW tidak menegur para sahabat atas kelewatan mereka mencari air. Malah mereka mencari air setelah masuk waktu sembahyang subuh. Itu Imam Bukhari pegang. Lepas tu dia mari bab ni. Aisyah kata, waktu subuh telah pun masuk. Pada ketika tu, dalam peristiwa tu, air dicari tetapi tidak ditemui. Setelah cari, maka turunlah ayat tentang hukum tayamum. Lepas pada tu peristiwa ayat tayamum ni dalam satu peristiwa di mana Aisyah dengan sahabat-sahabat Nabi SAW sekali dengan Nabi dalam satu perjalanan, tiba-tiba di suatu tempat yang tidak ada air, didapati Aisyah ni kehilangan kalung dia. Maka Nabi SAW pun berhenti situ lah, pakat duduk cari air, duduk cari kalung dia ni, cari kalung dia, cari-cari. Tempat tu tempat tak ada air. Masuk dah subuh, air dicari tak jumpa. Sayyidina Abu Bakar pun marah lah. Itu ceritanya. Ini hak rekah ni. Akan datang kita akan jumpa lagi banyak kali Imam Bukhari akan buat mari ni. Hak lebih panjang lagi. Ni dia ambil sebahagian daripada hak tu. Cari-cari, Abu Bakar pun nak marah lah kepada Aisyah ni. Sebab mu lah jadi orang ni terpaksa kena berhenti, susah payah sini tempat tak ada air pula. Lepas tu nak sembahyang ni tak ada air pula. Susah. Sampai pada ketika tu, ketika Abu Bakar pergi dekat Aisyah tu, dalam riwayat yang lain lah, yang lebih panjang. Ni ringkas, riwayat yang ringkas. Ketika tu Nabi SAW sedang tidur atas riba Aisyah. Kepala dia letak atas paha Aisyah. Abu Bakar pun gitu. Abu Bakar kata lah, Nabi letih, jenera sungguh lah. Abu Bakar pun cocok ni, sini pinggang Aisyah, buat tamu lah kata dia. Buat tamu lah ni. Susah habis orang ni lah.
Aisyah kata, dia cerita dalam riwayat awak panjang tu dia, kalau tidak sabit kepala Nabi duduk atas paha dia ni, tentulah dia tersentak lah. Tentu dia tersentak dengan Abu Bakar cocoh dia tu. Tapi dia lah, tak sibuk bergerak ni. Kalau gerak kan mesti Nabi kejut. Lepas tu orang-orang lain pun ada dia juga, susah juga ni, pergi cari kata tak ada air. Tahu-tahu turun ayat tayamum. Situ peristiwanya latar belakang turun ayat tayamum tu. Kalau cari air tak ada, fatayammamu sa'idan tayyibah, kamu kena tayamum. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun kata pula, dia kata, puak-puakmu ni, anak beranakmu ni bertuah sokmu, kata dia. Setiap peristiwa kesusahan yang berlaku kepada kamu ada saja rahmat Allah. Misalnya di sini tak ada air, asalnya benda hilang kalung tu je. Tak ada air, lepas tu boleh hukum tayamum, ayat turun. Ada pula yang pujinya, di sebalik tu susah tu ada hikmahnya rupanya, iaitu turun ayat tayamum. Inilah peristiwa hak akan datang, kita akan jumpa banyak lagi. Cuma di sini kita tidak nak bahas panjang. Cuma sebut, sekadar menyebutkan inilah peristiwa hak hilang kalung yang sebenarnya, yang sahih. Iaitu bila hilang kalung tu, Nabi SAW tak tinggal Aisyah, pakat cari dengan sahabat-sahabat. Ini dalam peristiwa hak satu lagi, kita dapati tinggal dia seorang. Dia pergi cari seorang. Dalam Bukhari ni juga, kita akan jumpa akan datang. Hak mana lebih sahih di antara dua ni? Apabila bercanggah dalam Bukhari di antara dua riwayat dia, kita nak buat lagu mana? Hak tu bukan di sini tempatnya. Apabila sampai tempat dia, kita akan bincanglah. Di sini sekadar nak sebut, ini satu juga peristiwa yang hilang kalung. Satu lagi kalau kita terima tu maknanya beberapa kali lah, bukan sekali hilang kalung. Cuma dalam cerita ni, bila hilang tu pakat berhenti cari. Lepas tu tahu-tahu dah putus asa dah, tak jumpa juga ni, cari-cari tak jumpa juga. Boleh dah hukum tayamum, pakat semaya ke apa, selesai semua ni. Nak pergi lah. Nak pergi bila akak unta tu, tengok-tengok kalung tu duduk bawah unta dia tu je. Jatuh duduk bawah unta dia tu, tak perasan duduk bawah tu. Selesai cerita. Tapi cerita hak sekali lagi tidak gitu. Pakai kesuk tak jumpa, dan Aisyah ditinggalkan. Lepas tu Aisyah jumpa dengan Safwan bin Mu'attal, seorang sahabat yang mengiringi rombongan itu di belakang. Itu beza. Yang lebih sahihnya hak ni. Dan kita akan bincang bila sampai di tempatnya. Jadi turunlah ayat tayamum. Itu sah hak Imam Bukhari buat mari. Hadis ni memang hadis muttasil dan marfu'. Ada di tempat lain, cuma Imam Bukhari tidak amari hadis tu dengan lengkap. Dia amari dalam tajuk dia aja. Bukan maknanya amari dalam tajuk ni hak ni tidak sahih dah. Tak ada dalam kitab dia, ada di tempat lain. Hak dia amari sah lagi. Iaitu riwayat Anas. Anas kata, hak ni dalam peristiwa Hudaibiyah. Anas kata, aku tengok Rasulullah SAW bila sudah masuk waktu asar, orang pun cari air semaya. Orang pun cari. Yang ni bila masuk waktu asar tu baru cari. Orang pun cari air semaya. Mereka tidak mendapati air tu, tak jumpa. Lepas tu orang pun bawa satu bekas air kepada Nabi SAW. Ada sebekas air kecil gitu ya. Bermuat tangan dia je masuk dalam bekas tu. Mulut bekas itu kecil, muat tangan dia. Nabi SAW pun memasukkan tangannya ke dalam bekas air itu. Lepas pada tu ada air sikit lah dalam tu. Air tubik kot ni. Sahabat-sahabat nampak membawa air tubik kot, celah-celah jari dia. Dia pun suruh orang ambil air semaya. Ambil air semaya lah. Sahabat-sahabat dia ramai. Mengikut setengah riwayat di sini 300 orang sahabat dalam peristiwa ni. Ambil air semaya semua, selesai ambil air semaya. Itu cerita je. Setengah ulama kata Imam Bukhari ni, mari hadis ni tidak berapa sesuai sini ni. Hak ni sepatutnya mari dalam bab mukjizat ni. Mukjizat Nabi. Sebab air keluar daripada jari ni mukjizat ni. Ini mukjizat yang sampai kepada kita melalui riwayat yang sahih.
Tapi apa Imam Bukhari buat mari sini? Ramah Ramah kata, apa maknanya Imam Bukhari buat mari sini ni? Lepas tu air semaya. Lepas tu mana air semayanya di sini? Cari dah kau ni. Banyak apa ni, tidak berapa jelas lah di sini. Tetapi apa ni ramai juga ulama mengatakan tak, sebenarnya ini termasuk dalam bab nidah ni. Tepat dah Imam Bukhari buat mari. Kalau hadis Aisyah tadi cari air, cari air, jelaslah. Tak jumpa boleh tayamum. Di sini Imam Bukhari nak cerita cari air ni, nak cari setara mana? Setara mana? Kalau kita tahu dah tempat tu tak ada air, cari buat gapo? Cari buat gapo? Imam Bukhari nak cerita dak, tak boleh, kena cari juga. Mana tahu takut air tu ada cara luar biasa, melalui keramat seorang wali kok, atau kalau zaman Nabi ni melalui mukjizat dia kok. Sahabat ni cari dulu air, cari, setelah tak ada, Nabi SAW pun tanya, ada air? Ni rekah ni, ada. Sebekas ni yang ada tak cukup ni. Untuk Nabi SAW cukup lah. Nabi kata tak payah tu. Dan dia suruh cari dulu. Sebelum pada tu dia tidak kata mari air selalu. Dah cari puas dah. Lepas pada tu setelah mari air tu, dalam bekas tu dia pun letak tangan. Air tu pun mancuk keluar aku jari dia. Imam Bukhari nak ceritanya, kita kena ambil kira semua. Air ni dikira tak ada, baru tak ada apabila segala cara sudah tidak ada. Walaupun cara yang luar biasa sekalipun. Tapi kalau cara yang luar biasa tu ada, misalnya di sini mukjizat. Ini orang panggil ada air juga tu. Tidak kata tak ada air. Sebab apa? Sebab yang biasa tak ada. Maka dikira tak ada air dah. Ada. Imam Bukhari nak ayat, kalau selagi tak ada air tu dengan cara biasa dan tidak biasa, luar biasa, setelah tak ada semua, barulah boleh tayamum. Dia nak ayat gitu. Misalnya di sini hak luar biasa ni, mukjizat. Tapi kena ambil air semaya juga dengan hak tu. Ambil air semaya juga dengan air tadi. Tak boleh nak tayamum. Sebab apa? Sudah ada air. Begitu juga di zaman kemudian, kalau katakanlah tak ada air, dengan cara luar biasa, katakanlah seorang wali ada, Allah SWT nak bui ke dia pada ketika tu, boleh ke tidak kita ambil air semaya dengan air daripada bekas dia misalnya? Tiba-tiba jadi banyak. Ambil dia kata, cuba apa ni dalam kendi tu, tudung tu, cuba tak habis selama mana. Jangan buka, kata dia. Cuba, ada air. Ada air, ambil air semaya. Katakanlah boleh ambil air semaya. Adakah kita nak kata air lagu ni tak boleh guna? Kau boleh guna. Jawabnya boleh. Sebab tu orang panggil air. Dan dalam Quran kata falam tajidu ma'an, dan kamu tidak mendapati air. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia faham selalu lam tajidu ma'an. Ma'an itu isim nakirah. Nakirah fi siyaqin nafyi. Dia tadullu ala al-umum. Itu mengikut kaedahnya. Nakirah di halaman nafi, dia memberi arti umum. Itu kaedahnya. Ma'an itu bukan al-ma'a. Kalau al-ma'a ada alif lam, itu lagu lain makna dia. Ni ma'an, air. Mana apa-apalah dalam bentuk mana sekalipun air. Hak orang panggil air itu tak ada, kamu tak jumpa. Itu makna umum tu, hak orang panggil air. Hak orang panggil air tu kamu tak jumpa. Tak ada. Fatayammam, barulah boleh tayamum. Jadi di sini dia nak ayatnya kita kena ambil kira semua, baru boleh tayamum. Dan hak nama air tu ada lagi, walaupun secara luar biasa. Hak kata boleh tayamum setelah tidak ada, dengan apa cara pun baru boleh tayamum. Itu Imam Bukhari nak ayat sini. Tak apalah. Tidak kata air hujan saja, air sungai saja, air kolam saja, atau air paik saja, hak tu saja boleh tak. Apa saja yang orang panggil air, walaupun air hasil daripada mukjizat, air juga. Hak tu itu air, bukan gol air. Zahirnya kita tengok air, kena guna hak tu. Itulah maksud Imam Bukhari. Jadi maksud dia sini, kedudukan air itu sebagai bahan pencuci, itulah yang utama, yang asalnya. Kita kena guna hak tu dulu. Kena guna, tak boleh pergi kepada gantinya.
Selagi ada hak tu tak boleh. Dan mengikut ulama, air yang keluar melalui mukjizat Nabi ni, hak tu paling suci. Paling suci. Lebih suci lagi daripada air Zam-Zam. Lebih suci lagi daripada langit, air hujan ataupun air kolam dan lain. Hak tu paling suci. Dan hak ni yang boleh mendapat hak ni sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Dalam beberapa peristiwa dia berlaku begini, bukan sekali. Dalam beberapa peristiwa hak ni hak tubik air ikut jari ni banyak kali. Tapi sahabat-sahabat ni kan, hak faham molek ni, dia tak ada mendesak. Bila tak ada air, mula kan pernah dia kan gitu, biar lagu tu pula lah, wahai Rasulullah. Tidak. Sahabat tidak lagu tu. Dia ikut cara biasa dulu. Lepas tu kalau Nabi suruh apa-apa, dia buat tak apa. Kalau tidak pun cara biasa. Dia faham molek. Mukjizat ni gap. Dia faham molek. Tidak serupa pengikut Nabi Isa dulu. Dalam Quran dia sebut, dan Allah SWT tak kenal dia sebut tu. Minta Nabi Isa, kamak Nabi Isa ni mukjizat banyak, hebat benar. Minta lah, biar mari satu hidangan daripada langit, kita pakat makan, biar kita boleh makan. Dia minta benda lagu tu. Sahabat-sahabat pernah ke minta lagu? Tak ada. Kita tengok dalam Quran, dalam hadis, kalau hak minta lagu tu hak kafir. Sahabat tidak. Itulah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Dia faham molek. Benda ni kita boleh minta, benda ni tak boleh minta. Dia faham molek. Akidah dia tu molek. Dengan sebab itu mereka tidak minta. Hanya berlaku apabila Nabi SAW buat, ya terima. Itu cara sahabat Nabi SAW. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan kelebihan sahabat. Sahabat minum air itu. Ni ambil air semaya, di tempat yang lain dia minum. Memang waktu tu. Sebab itulah orang kata duduk sekali dengan Nabi, tengok sebentar je dia. Kalau asalkan beriman, lagu lain selalu kesan dia. Lagu lain selalu kesan dia. Jadi kesan-kesan ni memang dia ada. Kita duduk dekat orang yang berani kan, orang yang semangat, kita pun semangat. Kesan tu. Kalau duduk dekat orang yang menakut, kita pun jadi ketar juga. Jadi kenalin juga. Itu kesan tu. Nabi SAW ni pun kesan dia tu lebih kuat lagi. Apa lagi lah kalau sahabat-sahabat tu minum air. Dengan sebab itu dalam perjanjian Hudaibiyah ni, lepas pada tu kan, peristiwa tu juga, dalam peristiwa tu juga turun ayat tu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah SWT redha kepada sahabat-sahabat yang berbaiat dengan Nabi di bawah pokok tu. Waktu peristiwa mana? Peristiwa ni. Maknanya orang-orang ni orang-orang yang terpilih ni. Kalau tidak, Tuhan tidak sebut dalam Quran tu. Dia redha kepada puak-puak ni. Tuhan tahu isi hati mereka. Puak-puak ni sungguh beriman sungguh. Ini berlaku kepada mereka ini. Allah SWT pun bagi kelebihan lah kepada mereka. Dan kita kata, kita tidak duduk zaman Nabi, tidak sebagai sahabat, sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ni, abad 21, kita kata, apa tidak Tuhan pilih jadi sahabat Nabi? Tak payah takwil tu. Tak apa, tak payah tu. Tuhan buat molek belaka dah. Boleh jadi. Boleh jadi. Orang boleh Islam hari ni, kalau dia duduk zaman Nabi, dia tak boleh Islam. Sebab apa? Cabarannya besar. Tak pandai dia. Sesuai learn ni. Pada learn ni. Kalau kita hidup learn ni pun kita Islam, alhamdulillah, itu pun nikmat yang paling besar. Buatlah apa tuntutan Islam yang ada pada kita. Tak usah duduk bercita-cita ataupun duduk menyesali diri kerana tidak jadi sahabat kau. Ingat kesenang kau nak jadi sahabat tu. Sahabat-sahabat cuba tengok. Dia faham. Berapa kali hukum berubah, dia tak ada kata gapo. Tidak kata apa-apa. Tuhan tak tahu kau. Mula suruh ngadak Baitul Maqdis. Lepas tu suruh ngadak Kaabah. Tak boleh kau kalau ngadak Kaabah selalu. Tak boleh. Dia faham boleh. Dia tak ada tahu, tak ada gapo. Bahkan hukum-hukum yang seumpama ini ni turun berlaku kepada Nabi SAW untuk membersihkan sahabat itu, untuk menilai dan untuk menunjuk kepada ramai-ramai ni, jadi dia faham. Kalau lagu ni lepas ujian, so mukmin sebenarnya. Kalau ragu, kalau duduk bersoal tu, ada benda tu. Dan boleh tahu, dengan begitu jadi tersisih
Seorang hak munafik tu. Seorang. Kalau bulan puasa semaya sampai ke dekat nak subuh, semaya tarawih. Tak lari, kau ramai sahabat. Dengan adanya benda-benda lagu ni kan, ini menjadi batu penguji kepada orang-orang di zaman tu. Nabi SAW boleh tengok sendiri, sahabat-sahabat besar-besar pun boleh tengok lagu mana, setara mana dah masuk ajaran Islam tu. Dan hak munafik dalam Quran kata, wa idza qamu ila salah qamu kusala yura'unan nas. Bila bangun semaya, dia semaya dengan malas. Semaya tu pun nak tunjuk kat orang. Dalam Quran sebut. Ni cuba tengok, sahabat-sahabat ni lari. Orang ramai-ramai penuh masjid tu, tak lari. Itu hikmatnya. Dan dia tidak kata biar kurang lah sikit, rengeng lah gitu. Sampai tukar dengan tukar setengah semaya dengan Nabi. Penat, tak lari. Bahkan dia tanya lagi, kalau boleh buat dan nak malas, kata dia. Nabi tak tubik dah apa pada tu. Itu cara Nabi SAW didik sahabat dia tu, generasi terpilih. Lagu mana cara dia, lagu mana sifat mereka, gitu. Kalau kita perhatikan, misalnya hak ni, dia tak minta, tidak desak. Dah tahu dah sekali, semula tak minta juga. Dia tahu ini mukjizat. Mukjizat ni hak Allah SWT bagi kepada Nabi, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia, kalau orang belajar ilmu ngaib ke, ilmu takluk ke, ilmu macam-macam lah, ilmu tu dia boleh, dia pakar azimat dia tu kan jadi. Jadi itu lain. Itu orang panggil ilmu dunia, tak ada kelebihan tu. Bukan tanda wali hak tu. Siapa pun boleh. Hak keramat, kalau wali, mukjizat Nabi, dia bukan dengan pilihan dia. Tak, Tuhan bui. Dengan sendiri Tuhan buka jalan, Tuhan mudah. Ada kalanya tak. Gitu, bukan atas kehendak dia. Semua duduk dalam poket dia. Bila nak ambil. Tidak gitu. Sahabat-sahabat cukup faham hak tu, sehingga tidak jadi keliru pada dia. Kalau ada hak minta-minta lagu ni, biar bulan tu belum. Itu orang kafir tu lagu tu. Sahabat tak ada minta pada lagu tu. Tak apalah. Maknanya kena di sini dia nak ceritanya, kena cari air sembahyang. Dan air sembahyang itu wadu dipanggil di sini. Faltamasan nas al wadu. Bukan tak betul tu. Betul tu baris tu. Bukan al wudu. Kalau wudu tu perbuatan mengambil air sembahyang. Wadu ni air yang kita nak guna buat ambil air sembahyang. Itu wadu. Itu betul dalam hadis ni. Baris dia tu ialah tak apalah. Habis di situ. Imam Bukhari pun buat tajuk sekali lagi. Babul ma' alladhi yughsalu bihi sya'rul insan. Ni nak cara pasal air lagi. Nak ambil air sembahyang kan kena ada air. Air tu air lagu mana? Satunya air hasil mukjizat saat ni, itu suci. Buktinya sahabat-sahabat telah ambil air sembahyang, menggunakannya walaupun luar biasa. Lagi air lain, banyaklah air ni orang panggil air. Lepas tu kalau air ni yang dibasuh rambut manusia dengannya, air tu jadi lagu mana? Itu Imam Bukhari nak tubik masalah, pekoh dia. Apa berkata tak apa, kata dia. Kalau kita rambut ni kita nak buat benar, kita nak buat tali, tak apa, boleh. Lepas pada tu sisa anjing dan tempat lalu anjing dalam masjid tu. Lepas tu dia bawa marilah hak lain. Di sini Imam Bukhari nak cerita tentang air tu najis. Air najis lagu mana, hak tidak najis lagu mana. Dia nak rakyat khilaf ulama tu. Di samping dia nak rakyat pendapat dia, ijtihad dia. Dalam masalah hak ni kan, tentang air yang dibasuh dengannya rambut ataupun bulu manusia. Jadi air itu apa hukumnya? Air itu apa hukumnya? Imam Bukhari nak isyarat ni. Dia ada isyarat. Sebab itu dalam nota kita tengok nota dulu. Nota 43.
Menerusi bab ini, Imam Bukhari mahu menyatakan dua kalau. Yang pertama, sucinya rambut atau bulu manusia, sama ada yang masih berada di tubuhnya atau yang telah terpisah darinya. Yang pertama. Demikian juga dengan bulu binatang yang halal dimakan. Berkenaan dengan bulu binatang yang haram dimakan atau binatang halal yang tidak disembelih pula, para ulama berbeza pendapat tentangnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan ia juga suci. Muhallab berkata, dengan tajuk ini Imam Bukhari bermaksud menolak pendapat Syafi'i tentang najisnya rambut dan bulu manusia apabila terpisah dari tubuhnya. Air yang dimasuki rambut atau bulu itu pula akan menjadi najis menurut Asy-Syafi'i. Kedua, sucinya anjing dan sisa jilatannya. Dalam perkara ini, pendapat Imam Bukhari lebih kurang sama dengan pendapat Imam Malik dan sekumpulan ulama yang lain. Itu yang pertama. Imam Bukhari tadi kan, dalam hadis tadi kan, dalam hadis kita baca dalam bab tadi, Nabi celuk tangan dia. Nabi celuk tangan dia dalam bekas. Bila celuk tangan tu kan, di tangan ni ada bulu kan? Di sini ada bulu. Kalau orang kuat bulu, kau ada. Jadi bila kita celuk tu, celuk maknanya bulu sudah masuk dalam air kan? Boleh jadi bulu tu cabut. Tu tengok fiqh Bukhari tu. Kalau dia tercabut, sudah terpisah kan daripada tubuh. Bila terpisah daripada tubuh, mengikut Syafi'i kata, bulu tubuh manusia ni apabila terpisah daripada tubuhnya najis. Imam Bukhari kata tak betul. Sebab apa? Tengok tadi. Tengok tadi hadis tadi. Sebab tu lepas pada hadis tadi, tajuk tadi, Imam Bukhari buat bab dia. Sebab dia ada kesesuaian dengan hak tu, dengan hak tadi. Mana kira-kiranya, lepas tu orang kata, lepas tu, mu tahu mana bulu Nabi jatuh? Mu tahu mana bulu Nabi tak jatuh? Kata dia. Mana ada kemungkinan, kata. Ada kemungkinan. Imam Bukhari kira tu, kalaulah memang tak boleh, memang jadi najis, Nabi jaga dulu lagi lah. Dia jaga dulu. Dia tidak jaga padahal ada kemungkinan luruh tu bulu. Menunjuk kata apa? Kata dia, sebab ada kemungkinan. Memang kita tak ada dalil bahawa bulu jari Nabi ni ataupun sini bulu dia ni jatuh, tak ada dalil. Kamu pun tak boleh kata hak sebaliknya. Tetapi kemungkinan itu, sepatutnya kalau benda tu memang menajiskan, dia tidak akan bubuh tangan dia. Orang Syafi'i kata itu Nabi. Untuk cerita ni rambut siapa, bulu siapa, tu Nabi lain, kata dia. Nabi tidak orang. Dia kata, Nabi kan orang juga. Hukum ni asalnya umum, untuk umum, kecuali kalau ada dalil khusus untuk Nabi. Adakah Nabi royak? Aku tak apa, orang lain tak boleh. Bulu aku jatuh pun tak apa. Adakah dia royak lagu tu? Tak ada. Bila tak ada, dikira hukum umum. Sebab perbuatan Nabi orang lain-lain umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus, baru kita kata ini khusus untuk Nabi. Kalau tidak, umum, untuk panduan umum. Begitu kaedah, semua pakai lagu tu. Syafi'i pun pakai lagu tu dalam hak lain-lain. Tapi sini itu cara Imam Bukhari, dia nak tolak. Sebab itulah kita baca dah tadi, ulama kata tujuan dia nak tolak pendapat Syafi'i. Ada kalanya dia serupa dengan Syafi'i. Macam tadi kan, nak cari air ni apabila masuk waktu, barulah wajib. Itu serupa. Tapi bukan bermakna dia ikut Syafi'i, dia bertaklid kepada Syafi'i. Tak, betul lah, serupa, mengikut kajian dia. Hak ni pun lagu tu juga. Dia tak serupa pula dengan Syafi'i. Bahkan bertentangan, berlawanan dengan Syafi'i. Dalam masalah ni, Syafi'i ni sebenarnya berbeza daripada jumhur ulama. Jumhur ulama kata suci. Sebab tu kalau kita mengaji hadis, kita boleh tahu hak Syafi'i ni, hak ni sebenarnya pendapat dia boleh dikatakan seorang, ataupun kalau itu pun tidak ramai lah, bukan jumhur, bukan hak majoriti. Hak majoriti ulama, 3 mazhab, imam mazhab tu, Hanafi, Malik, Ahmad. Kalau hak 4 mazhab tu, semua kata suci. Suci, tidak najis. Termasuklah Imam Bukhari. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i kan, dia faham lah, kau ni ada ayat ni. Misalnya dalam kitab Matan Zubab,
Ini kita petik daripada kitab Mata Zubat ni, fiqh Syafi'i. Dalam bentuk syair dia buat. Fiqh tu daripada awal sampai akhir dia buat dalam bentuk syair. Bukan main ulama-ulama kita ni. Dalam bentuk syair dia buat. Gini bunyi. Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kabaitihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuhu wa araqun wal misku thumma fa'ratuhu. Dalam ni ada hukum tadi. Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli. Ini mengikut kaedah Syafi'i. Fiqh Syafi'i. Juzuk sesuatu binatang yang hidup. Juzuk sesuatu binatang yang hidup. Anggota ataupun mana-mana bahagian daripada binatang yang hidup. Misalnya tangan yang terpisah, tangan yang putus, tangan putus. Tangan tu suci kau? Kau najis? Kamaitihi. Dia kata kamaitihi seperti hak matinya. Kalau hak matinya tu najis ke tidak? Maka kalau hak mati dia tu najis, maka najis lah. Itu dia. Kalau hak mati dia tu tidak najis, orang. Orang tidak najis walaupun mati. Innal mu'min la yanjusu. Mayyitan wala hayyan. Sama ada mati ataupun hak hidup tidak najis. Misalnya tangan. Tangan tu tangan orang. Orang ni kalau mati suci ke tidak? Suci. Tidak najis. Maka tangan dia yang terpisah tu pun suci juga. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Tapi kalau binatang tu kalau mati misalnya, kita sembelih sekalipun, mengikut Syafi'i lah, hak binatang tak boleh dimakan, kita sembelih sekalipun, bangkai juga, sebab tidak boleh. Ataupun dia mati saja sendiri gitu, tak boleh. Juzuk dia tu mengikut dia. Kalau binatang yang boleh dimakan kita sembelih, juzuk dia. Gapo-gapo lah. Juzuk dia tu misalnya bulu dia ke, kuku dia ke, tulang dia ke, apa-apalah, daging dia ke, najis ke tidak? Jadi bergantung kepada bangkai dia tu, hak mati. Kalau hak mati tu tidak najis, maka tidak najis lah. Kalau najis kita makan lagu, mana daging lembu tu? Mana tak najis lah selepas disembelih. Selepas disembelih tidak najis. Kalau tidak sembelih, bulu tadi. Bulu tadi, misalnya bulu binatang. Bulu tu binatang tu boleh dimakan. Hak tu akan datang hukum. La sya'rul ma'kuli. Tidak termasuk bulu binatang yang dimakan. Kalau bulu binatang yang dimakan ini sama ada dia hidup ataupun dia mati, kalau dimakan mengikut Syafi'i, mati tu dengan kita sembelih, bulu dia tu tidak najis. Wasufuhu. Suf ni bulu bulu biri tu orang panggil suf. Sya'ar ni bulu biasa lah, bulu biasa. Dan rish ni macam bulu juga, tapi bulu burung ke, bulu ayam ke, tu. Wariqah tu air liur dia. Dan begitu juga peluh dia. Wal misku, kasturi, dan bekas kasturi itu semuanya tidak najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. La sya'rul ma'kuli, tidak najis bulu yang dimakan. Manusia boleh makan, manusia tidak dimakan kan? Jadi bulu dia apabila terpisah pada masa hidup, najis. Tapi kalau bulu binatang yang dimakan terpisah, tidak najis, sebab dia dimakan. Kalau binatang tidak dimakan, kucing makan? Tidak. Kalau terpisah, sebab itu dalam mazhab Syafi'i tak boleh bulu kucing ke apa tu pun. Tu kaedah dia. Orang boleh dimakan? Tak boleh. Jadi bulu yang terpisah daripada orang jadi najis. Hak tidak najis tu kalau hak boleh makan. Tu mengikut kaedah Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Bukhari tak setuju dengan. Tak setuju. Sebab apa? Bulu ke, hak binatang dimakan ke, bulu orang ke, semasa hidup ni kalau terpisah, boleh berlaku, tidak najis. Bulu binatang yang tidak dimakan pun, sama ada hidup ataupun mati, tidak najis, mengikut jumhur ulama. Syafi'i ini termasuk dalam hak sikit. Tetapi yang meriwayatkan gini, Syafi'i berpendapat gini, ialah beberapa orang anak murid dia. Misalnya Muzani, Buwaiti,
Harmalah dan Rabi', semuanya meriwayatkan Syafi'i kata gitu. Memang gitu. Dalam kitab dia pun sebut lagu tu. Jadi orang Syafi'i pegang hak tu lah. Misalnya rambut orang. Rambut kalau mengikut kaedah ni, rambut bini kita, rambut suami kita, duduk di baju kita, lurus kan. Suami kita tu tak mati lagi, isteri kita tu tak mati lagi kan. Duduk dalam baju kita, najis. Kita buat semaya duduk dalam baju kita lagu mana? Tak sah semaya mengikut kaedah Syafi'i. Tu. Daripada situ juga tubik lagu mana? Kan orang masuk kadang-kadang bini kita masuk dah. Masuk dalam nasi tu. Tahu-tahu tarik nasi. Lagu mana? Najis dah lah. Tengok. Itu hasil daripada kaedah tadi. Banyak perkara dah akan tubiknya. Najis. Sebab apa Syafi'i kata najis? Sebab dia kata ia adalah sebahagian daripada binatang tu. Binatang lah panggil. Orang tu binatang juga. Sebahagian daripada dia. Dan dia bernyawa juga, ada nyawa juga masuk dalam tu. Orang-orang lain kata tak termasuk tu, tak masuk nyawa dalam tu. Sebab tu tak sakit kalau kerak kuku gapo kerak rambut tu. Kalau ada nyawanya sakit lah. Orang lain kata. Dia kata tak. Tapi ada juga kelebihan dia kan. Dia kata ada juga. Dia hidup ni, setiap hidupan dia ada cara dia, ciri dia. Misalnya kita nak tahu penyakit kau daripada rambut, selai rambut pun boleh. Nak tahu keturunan seseorang daripada rambut saja tu pun boleh dah. Tengok. Menunjukkan dia ni ada kaitan dengan tubuh dia. Dari satu segi. Tu bab lain. Ni cara bab najis kau tidak najis. Orang lain kata tidak najis. Sebab apa? Banyaklah antara dalilnya. Nabi SAW dia sisir dia tu, sikap dia tu daripada gading gajah. Gajah tu orang sembelih ke? Tak sembelih. Gajah ni boleh makan kau? Tak makan. Tak boleh makan. Lepas tu apa Nabi guna hak tu? Kita kata kering guna rambut dia basah. Lepas tu Nabi tu dia pakai minyak tu basah. Kena tu jadi najis lah. Kalau demo kata najis lagu mana? Sedangkan Nabi sendiri ada buat lagu tu. Tu kaedah. Imam Bukhari pegang hak tu lah. Imam-imam lain pegang hak tu lah. Tak kena dia kata. Imam Syafi'i kata gitu. Barulah kita tahu kan. Kalau kita mengaji fiqh Syafi'i saja, kita tak nampak. Dia saja. Tak tahu dah. Hak lain macam tak boleh dah. Kalau lagu tu kat bulu kucing, kau bulu bini kita, kau bulu suami kita, kau ada tu di baju tu, sudah. Maya lagu mana? Dah najis. Masalah tu. Kalau masuk dalam air tu tak boleh nak buat air semayan. Sebab apa najis? Tapi kepada orang yang kata tidak najis, tak jadi najis. Bekas tadi, air tadi tidak jadi najis. Tapi mengikut kaedah Syafi'i jadi najis. Hak tu lah Imam Bukhari nak tolak. Tak betul. Dia kata, hak ijtihad Imam Syafi'i tu dia orang besar tu suku. Tu Imam Bukhari pun orang besar juga. Imam Abu Hanifah dan lain-lain imam ni, hak tiga lagi tu kata tak najis. Apa lagi orang? Orang ni kan, orang ni walaqad karramna bani Adam. Hak ni tengok. Mana kita nak kata najis? Tuhan muliakan anak Adam ni. Kalau binatang tu Nabi boleh guna gading gajah ke apa? Orang. Tapi masalahnya karramna bani Adam ni, tu Imam Bukhari sebut di sini. Dia pun mari. Cara Imam Bukhari ni kalau dia nak rayak pendapat dia pilih pendapat ulama ia serupa dengan dia. Dia tak pilih pendapat lagu lain. Tu cara dia. Dia kata Atha berpendapat. Ni. Tidak ada apa-apa kesalahan menggunakan air seperti itu. Atha kata. Kalau air hak masuklah bulu sat ni, jatuh ke rambut dalam tu, tak apa, boleh guna buat ambil air semaya. Nak mandi junub ke apa boleh. Juga tidak mengapa untuk dijadikan daripadanya benang atau tali, kata dia. Rambut sat ni kalau kita nak benang, boleh. Atha kata. Atha tu siapa? Atha bin Abi Rabah ni seorang tabi'in yang terkenal. Seorang tabi'i yang terkenal. Alim. Jadi maknanya mengikut fiqh Bukhari ni dia bukan ambil daripada Nabi SAW saja. Bukan daripada sahabat saja. Dia ambil kira juga pendapat tabi'i. Tengok. Tabi'i kata lagu mana. Ni orang alim besar, dia bukan orang sebarangan orang.
Sebab kita royak Imam Bukhari sebab dia dulu daripada kita. Imam Bukhari dia royak orang hak dulu daripada dia lagi. Sebab orang tu mati dah. Dan orang terima belaka. Dia ni hak semasa hidup ni payah orang nak terima. Lepas mati lah sekian lama barulah orang terima. Tempat manusia lagu tu. Usahkah kalau bab benda-benda gini, hak bab manusia hak tidak majulah. Tidak maju, hak tidak bertamadun. Dalam bab hak dia suka tu pun lambat nak kenal. Dalam bab hak suka tu hiburan kau hak memang pandai sungguh. Mati baru dia nilai, baru dia pui. Tan Sri P.Ramlee tu misalnya. Masa hidup tak reti menilai. Itu masyarakat tak maju. Kalau masyarakat maju dia boleh menilai. Itu hak dia berakhir tu. Hak masyarakat berakhir belakang tu. Apatah lagi kalau hak jauh daripada hak dia faham. Jauh daripada jangkauan dia. Kalah dia tak reti menilai. Kalah tak reti menilai. Dah hak tak reti menilai ni pun masalah juga. Orang-orang cerdik dia nanti tengok. Hak luar-luar, hak maju ni nanti tengok. Kita ni reti menilai kan tidak? Tak reti. Tak reti. Dia pun suka. Lambat lagi dia pun ni. Puak-puak kolut ni. Puak-puak ketinggalan mundur ni. Kadang-kadang kita menilai lagu lain, dia nilai lagu lain. Dia nilai lagu lain. Itulah. Itu hak dunia lah, hak dunia. Tak apalah. Imam Bukhari hak mari, hak Atta ni. Atta kata tak apa. Jadi rambut bini kita panjang, kita nak buat benda, nak jahit baju. Boleh ke tidak? Lepas tu baju tu kita pakai buat sembahyang. Tak apa, Atta kata. Sebab apa orang tu? Tapi Imam Abu Hanifah dia kata suci juga. Rambut tu dah hak lain-lain suci. Tetapi suci pun bukan bermakna boleh dibuat tali. Bukan bermakna boleh dibuat benar. Itu tidak sesuai dengan kedudukan orang tu. Tuhan memuliakan manusia, jadi nampak muliakan manusia tu kalau buat gitu. Dia kata tak boleh. Tak boleh nak benar, nak buat tali timur tak boleh. Tapi Atta kata tak apa. Kata apa? Maknanya kalau kita ambil rambut saat ni, kalau kita jalin jadi kain, tak apa. Sebab suci. Bila suci, boleh guna. Hak soal Allah SWT menghormati manusia tu bab lain. Hormat lagu lain, bukan lagu tu. Bukan lagu tu hormatnya. Itu dalam bab lain hormat manusia ni. Bukan hak ni. Lepas pada tu, mana kalau nak benar nak tali. Bila nak benar nak tali ni kalau tidak basah, tu Imam Bukhari faham. Daripada hak Atta kata, kalau tidak basah payah nak bentuk, nak jalin tu dia kena basah. Gunalah apa-apa benda bahan cecair. Bila guna hak basah tu, air kau gapo, air tu suci ke tidak? Dia kata suci. Kalau kita guna buat tali lah, tali timba tu, nak ambil air mestilah kena hak tu rambut tu. Lepas tu masuk dalam timba tu tidak kita nak ambil air sembahyang kan. Air hak ada dalam tu. Tak apa dia kata sebab suci. Imam Bukhari buat mari tu. Padahal orang lain ada kata lagu lain, dia tak mari. Dia nak royak, dia setuju hak tu. Itulah pendapat dia. Bab hormat tu bab lain, bukan bermakna bila kita boleh guna lagu tu kita tidak hormat manusia. Hormat tu kita mandi dia ketika dia mati tu hormatlah tu. Itu tanda memuliakan. Hak Nabi buat lagu mana? Kita hormat dah tu. Kita gosok koh-koh dia walaupun dia mati dah. Tidak kata dia mati dah ni, gosok derah pun tak apa. Dah. Semua kata kena berlembut dengan orang mati. Itu maknanya kita hormat kepada dia. Bukan bermakna hormat kepada dia tak boleh nak guna. Itu pecahan masalah. Lagi masalah lagi kalau orang tu nak pakai rambut. Rambut palsu. Katakanlah rambut perempuan tu dia gugur. Dia nak pakai rambut adik-beradik dia. Rambut adik-beradik dia tu panjang kerak. Dia buat jadi rambut. Boleh ke tidak? So patulah juga. Daripada hak tadi je kaedah tu. Sikit je. Tapi gak banyak kemai masalah keluar. Kalau Syafi'i kata tak boleh, dia muka najis. Muka orang kata tu bila terpisah daripada tubuh dia najis. Tapi mengikut pendapat orang lain tak. Bila tidak, bolehlah. Bolehlah. Syafi'i kata tak boleh. Jadi kalau nak suruh boleh jugalah ke mana? Kena ambil plastik lah. Rambut plastik ke lain-lain lah. Itulah cara dia. Kalau nak rambut manusia sungguh ni nak lagu mana? Bagi dia tak boleh. Tak ada jalan lah sebab najis.
Bila najis nak pakai atas kepala, nak semayang lagu mana pula. Lepas tu kita kata, dah perempuan tu kalau hak botok nak pakai rambut lagu tu boleh ke? Misalnya hak lepas kena ke dia ni, kena kemo ke apa kan, kena ubat dia kan, memang luruh rambut tu, bulu-bulu ni luruh. Jadi hitam muka, panahnya. Jadi lagu mana? Lepas tu kita nak tengok botok gitu. Hak Nabi SAW larang sambung rambut ke apa tu bab lain. Hak tu dalam bab lain, cerita lain tu hak tu. Hak sambung ni dengan arti balik kepada rupa asal, tidaklah nampak menakutkan, kejut orang tengok. Hak tu tak apa. Hak ni dengan maksud nak jangok ni, tukar. Lepas tu buka dedah aurat tu untuk orang lain. Hak tu dengan maksud tu tak bolehnya. Kalau dengan maksud untuk kemah diri kita, untuk suami kita tidak kejut, tidak takut, anak-anak kita tidak takut, orang tidak gelar kata hatu ke gapo ke misalnya. Itu tak apa. Dia ada kewajaran agama ni. Dia ada logik dia. Bukan tak boleh semata-mata. Tak, tidak lagu tu. Tak apalah. Boleh buat tu. Lepas tu sisa jilatan anjing. Dan tempat lalu anjing dalam masjid tu. Polok dah Imam Bukhari nak ayat ni. Dia nak ayatnya bukan rambut manusia saja. Anjing tu pun suci. Polok dah. Ni pelik lah. Buah pelik lah ni. Lepas tempat dia lalu ke apa, tak payah kita tu susah-susah siku situ ambil pasir tu buat. Tak payah. Ni masjid ni kata dia, bukan tempat-tempat lain. Masjid ni tak ada siapa dia cara. Kalau najis, pakai hambak lah. Pakai hambak macam mana masuk dalam masjid? Lepas tu dia amari hadis kan, tadi kita sudah baca tu, ada kecing duk pergi mari dalam masjid. Lepas tu mereka tak jeru pun. Ibnu Umar kata, aku ada duk tidur dalam masjid. Maknanya suci. Di sini Imam Bukhari nak ayat masalah anjing pula. Tapi apa mari masalah anjing ni pula? Dia nak ayatnya kalau setara anjing itu dia jilat, kena bulu dia masuk dalam masjid. Anjing ni bila dia masuk dalam masjid, terutamanya ketika panas kan, kalau tidak panas pun dia jelek-jelek dia. In tahmilhu yalhath atau tatruku yalhath. Dalam Quran pun ada sebut. Kalau kamu halau dia, pun dia jelek-jelek juga lidah. Kalau kamu lok dia pun jelek-jelek juga lidah tu. Dalam Quran pun sebut. Nak ayat perihal orang yang tomok. Tu sifat anjing ni dia tomok. Terjelek lidah. Tak apalah. Tu bila dia terjelek-jelek lidah tu, Imam Bukhari kata, masuk dalam masjid ni mestilah air liur dia tu titik. Tidak gitu kan ni? Ada kemungkinan. Pada mau tengok kau kata air liur dia titik. Ada mau tengok kau tak titik. Sebab tak adil lah. Ada kemungkinan kan tu? Imam Bukhari dia pada dah. Tu sudah jadi landasan dia dah. Dia pun tak boleh kata juga tak titik. Bukan seekor anjing. Pergi mari banyak ni. Bila titik, kalaulah najis, mestilah dilarang. Buat pagar kau, Nabi pesan kau, sahabat-sahabat dia hamba. Ni tak. Bukan sekadar tu, kecing. Lepas pada tu, kecing dalam masjid. Tak ada siapa dia jiruh pun. Menunjukkan tidak najis. Kalau najis pun ada cara dia. Ada cara dia nak suci tu. Itu kita akan bincangkan datang lah. Lepas pada tu bila dia duduk jalan-jalan kan, anjing ni kan, ada ketika dia gatal, ada kutu. Dia pun kait-kait dengan kaki dia. Kait-kait dengan kaki dia kan. Dia kait tu bila mesti bulu tu jatuh kira-kiranya. Kan. Tu situ Imam Bukhari nak. Bila dia kait tu bulu jatuh. Takkan kain ni bulu tak jatuh, garu. Nyada tu kemungkinan besar jatuh. Lepas tu dia pun tengok kau jatuh tu. Dia pun kata pula, dak lah, tak tengok pun masalah dia garu tu mesti. Cuma tengok anjing. Dia akan bergaru. Bila garu dalam masjid dia akan jatuh. Kalaulah najis, tentu Nabi SAW suruh cari bulu tu. Buat. Tak ada. Mana ada dalil? Tak ada. Ini semua menunjukkan boleh. Kalau bulu anjing itu, yang dalam Quran ada ketikanya sebut tak boleh, pun suci. Bulu manusia, takkanlah mu nak kata tak suci. Mana lebih manusia dengan anjing? Tu cara Imam Bukhari. Bulu manusia mu nak kata tak suci pula dah. Apabila terpisah daripada tubuh dia. Bulu anjing tu pun Nabi tak ada tegur.
Itu dia. Apatah lagi bulu manusia. Nak kata najis. Tak betul tu. Tu cara Imam Bukhari. Pekoh dia lagu tu lah. Pekoh dia. Di sini pun gitu. Zuhri berkata, dia mari pendapat Zuhri ni pun orang besar ni. Bila anjing tu jilat dalam bekas air, seseorang tu tak ada dah air lain nak buat ambil air semaya selain daripada air tu. Pandang warat tu. Dia boleh ambil air semaya dengan air tu. Imam Bukhari nak raya suci lah. Bila jilat dalam bekas tu, mestilah air liur tu dia tu masuk sikit sebanyak. Muka dia jilat tu dengan apa nama ni, lidah dia. Lidah tu sebahagian daripada anggota dia. Kalau najis nak buat air semaya lah ke mana? Ni Zuhri kata boleh ambil air semaya kalau tak ada orang lain. Makna dalam keadaan tu boleh. Kalau tak ada orang lain. Kalau ada orang lain, bukan makna kerana najis, tapi kerana lebih baik air lain. Tu je. Kalau nak kira tak najis, sebab tu boleh ambil air semaya. Kalau najis nak ambil air semaya lah ke mana? Kalau ini sudah dikira tak ada air, apa ya Zuhri tak kata mutayamum lah, tak boleh pakai dah tu. Tak. Menunjukkan selagi ada air, walaupun air tu dijilat oleh anjing sekalipun, anjing itu tidak najis, kata dia. Itu Imam Bukhari ambil lagu-lagu tu lah, pak serupa dengan dia. Dia tak ambil lagu lain. Tu cara Bukhari. Kita tak boleh kata dia tak tahu kau ada lain. Dia tidak nak royak tu. Waktu baca dari kitab lain. Ni kitab dia. Dia nak royak faham dia. Cara dia faham. Jadi Zuhri ni pun orang besar. Bukan orang main-main ni. Orang besar. Muhammad bin Muslim ni, Sufyan berkata, dia mari pendapat orang lain ni. Sufyan Ats-Tsauri berkata, inilah pekoh hak sebenar. Dia Sufyan puji hak Zuhri kata, inilah pekoh yang betul, kata dia. Pekoh ni faham agama dengan mendalam yang betul. Inilah pekoh hak sebenarnya, kata dia. Sebab apa? Sebab Tuhan kata falam tajidu ma'an fatayammam. Lepas tu pada cari-cari tu mu tak jumpa air, tak dapat air. Ni ada air ni. Ni air ada lagi ni. Air hak dijilat oleh anjing ni orang tak panggil air ke? Air ada lagi. Hak baru boleh tayamum tu apabila tidak ada air. Sekarang ni ada air. Sebab tu Zuhri kata boleh ambil air semaya. Makna fiqh betul. Dia faham Quran tu molek. Sebab apa? Nakirah tu ma'an nakirah. Nakirah ni duduk selepas daripada nafi tu lam tu. Lam. Dia memberi makna kepada dia. Tak ada orang panggil air. Bila tak ada tu, barulah boleh tayamum. Sekarang ni masih ada lagi air. Cumanya mengikut Sufyan Ats-Tsauri, ini air ada lagi. Cumanya kita berasa tidak sedap lah. Sebab apa? Ada dalam hadis juga, Nabi SAW royak, bila anjing ni jilat dalam bekas tu, dia suruh lerak air. Lepas tu dia suruh basuh 7 kali. Dia ada juga tu. Jadi kita ambil kira tu. Dengan sebab itu mengikut pendapat Sufyannya, seseorang hak lagu saat ni, air tu ambil juga, air semaya tu ambil juga, tapi dia kena tayamum. Itu mengikut pendapat Sufyan. Tapi Zuhri kata kalau ambil air semaya tak ada tayamum, dah pada air semaya tu je. Mengikut Bukhari, mengikut Imam Malik, pada hak tu tidak najis, kata dia. Tapi mengikut Ats-Tsauri, dia ambil jalan tengah. Ambil juga air semaya dengan air tu. Tapi oleh kerana ada hadis ni, kita tayamum, kata. Itu pendapat dia. Imam Bukhari buat mari. Tapi kalau Zuhri tak ada tayamum dah, pakai hak tu je. Mengikut Imam Malik, Imam Bukhari gapo pun, dia kaedah dia hanya masalah air ni. Imam Bukhari nya serupa dengan Imam Malik, air tu berubah ke tidak? Dengan sebab najis, air tu berubah ke tidak? Ini jelas najis ni, najis. Bukan benda hak tidak najis. Rambut tadi, bulu tadi masih khilaf lagi. Hak tidak khilaf. Hak bagi mereka pun kalau kata najis lah. Kalau masuk dalam air, dia tanya gini, berubah ke tidak air itu? Dari segi bau dia, rasa dia, warna dia, berubah ke tidak? Kalau tidak berubah, suci. Tapi kalau mengikut kaedah Syafi'i, dia pakai 2 kolah, baru dia kira air banyak. Kalau air sikit ni, bawah daripada 2 kolah. Air sikit ni berubah kau tak berubah kau, kalau masuk najis. Maknanya kalau dalam sepayan besar tu tidak cukup 2 kolah lagi. Sepayan. Jatuh tahi cicak. Tahi cicak tu najis lah. Tahi cicak tu najis. Baik. Tak ada berubah apa. Mengikut Syafi'i tak boleh, kena lerak belakang. Tak boleh. Tapi mengikut Imam Malik, Imam Syafi'i, dia kata tengok berubah ke tidak. Dengan masuk tahi cicak
Teh masuk dah. Airnya sampai ya. Berubah ke tidak? Kalau tidak berubah, air itu tetap suci, kata dia. Itu dia. Mana pendapat dia ni, kalau pakai di negeri hok payah air kan molek. Senang jadi. Kalau tidak kena lek habislah air, tak boleh nak guna. Dah muka najis. Nak ambil semaya, nak gapo pun tak boleh dah. Dah muka najis. Itu kelebihan ni, khilaf ni. Bila kita mengaji hadis, kita jumpalah. Dan kita boleh tahu hak kita duduk ikut, hak ramai-ramai duduk ikut ni sebenarnya mana ramai. Kalau dari segi tokoh macam tadi, masalah rambut tadi, Syafi'i itu termasuk dalam hak minoriti tu. Bukan majoriti. Majoriti ulama mujtahid kata tidak najis. Barulah boleh kita tahu. Kalau kita tak ngaji hadis, tak tahu. Dia tak royak tu dia royak kaedah Syafi'i saja. Gitu. Kalau kita mengaji hadis, kaedah Syafi'i pun kita tahu juga. Royak juga tu pun. Lagu ni cara dia. Sebab apa? Sebab dia pegang ada hadis, masing-masing ni ada hadis. Kita tak boleh pelekeh. Orang ni kata gini, masih ada dia ada pegangan dia, ikut dia lah hak tu. Orang hak kata gini pun dia ada cara dia. Nak royak dalam bab fiqh, dalam bab furu' ni kan, kita terbuka orang Islam. Sepatutnya gitu. Jangan duduk besar-besar, duduk baloh, duduk menghina satu sama lain kerana benda-benda lagu ni tak padan. Benda ni khilaf jak dulu lagi. Bukan baru. Jak dulu lagi. Tak apalah. Imam Bukhari mari hak ni. Sebab tu dia mari sisa jilatan anjing tu. Padahal kita kata bab ke ni nak cara air kan? Cara air sisa tu jilatan anjing tu. Bila anjing jilat, bekas tu air tu. Dah bekas tu. Najis ke tidak? Sebab ada hadis tu. Imam Bukhari pun tahu dia mari hadis tu, tapi dia tak pakai. Dia tak pakai. Sebab itulah ulama-ulama hadis ni kadang-kadang pelik juga kita tengok. Dia tahu hadis tapi dia tak pakai. Sebab dia ada cara dia faham sendiri. Kalau kita tak ngaji boleh jadi kita skor buruk dia. Dah tak boleh gitu. Sebab tu kena ngaji. Kalau ngaji baru kita tahu apa-apa dia faham kat mana. Ya dia tak pakai. Tak pakai bukan bermakna dia kata tidak sahih. Suku, bab sahih tu suku. Dia bukan tak sahih. Sebab tu ada dalam kitab dia ni hak suruh basuh 7 kali kepada. Tapi dia tak pakai tu. Sebab dia ada cara dia sendiri. Gitu. Lepas tu tempat lalu anjing dalam masjid. Sebab tu dia mari hak ni dia nak royak hak tadilah. Dia nak menyabitkan hak tadi, hak asas tadi. Maknanya kalau manusia tu lebih mulia lagi daripada semua ni, apa hak manusia tu nak haji apa? Tak boleh, tak sepatutnya begitu. Lepas tu dia marilah hadis ni. Dia mari hadis. Itu baru tajuk ni hadis. Baru hadis. Dah kalau tidak tak dah ni hari ni tu baru tajuk. Ni hadis. Hadis ni dia nak royak pegangan dia tu, dalil dia. Lepas tu dia kata Ibnu Sirin meriwayatkan, dia kata saya kata kepada Abidah. Abidah ni seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia kata kami ada rambut Nabi, kata dia. Keluarga kami lah ada rambut Nabi. Hak kami boleh daripada pihak Anas. Au min qibali Anas, itu tak apalah, syak perawi. Faqala Abidah, pun kata orang alim besar ni, Abidah As-Salmani ni, orang alim besar, dia kata kalaulah sehelai saja rambut Nabi tu ada pada aku berasa lebih baik lagi, aku dapat dunia, aku miliki dunia dan segala isinya. Tu dia kata. Imam Bukhari cuba memfikir, kata dia. Sebab Imam Bukhari ni tujuan dia buat kitab dia nak ajar kita cara kita nak faham daripada hadis tu lagu mana. Nak faham hukum, nak faham pengajaran Islam tu daripada hadis ni lagu mana. Atas sah hadis kadang-kadang 1000 masalah kita boleh buat keluar. Barulah padan Nabi 23 tahun je. Tapi gak panduan dia tu, kalau mengikut kaedah berapa banyak boleh kita dapat. Hak itulah jadi panduan. Tak apalah. Dia kata gini, Nabi SAW ni rambut dia ni ada dengan keluarga Anas. Anas bin Malik. Malik tu ayah dia tu, tak apalah waktu tu. Ayah tiri dia Abu Talhah namanya. Abu Talhah ni adalah peristiwa salah kita.
Nabi SAW cukur rambut dia. Orang mula-mula ambil daripada rambut dia tu Abu Talhah lah. Abu Talhah tu siapa? Ayah dia, ayah tiri kepada Anas. Lepas pada tu Muhammad bin Sirin. Sirin ini adalah hamba bebasan Anas itu, keluarga Anas itu. Bila keluarga Anas ni dapat rambut Nabi kan, Nabi bui sebelah dengan rambut dia kepada Abu Talhah. Lepas tu sebelah lagi dia cukup dia bui, bagi. Apa hikmahnya? Ya Nabi SAW buat gitu. Jadi Anas ni anak cucu dia bagi. Lepas tu hamba dia ni kan, Sirin ni ayah kepada Muhammad. Dia tu hamba yang dibebaskan oleh keluarga Anas. Dia pun dapat juga, walaupun dia hamba. Baik, lepas tu keluarga Anas ni bebaskan dia, bagi rambut tu ke dia. Rambut Nabi ni, keluarga aku sipai ni, kata dia. Ada. Abidah kata Allah, kata dia, betul lah kamu. Aku kalau ada selah pun rambut ni, kata dia, aku akan berasa lebih baik lagi daripada aku memiliki dunia dan segala isinya. Tu kata Abidah. Imam Bukhari nak faham kan? Dia faham gini. Ni bak dia, ni bak air ni. Dia faham gini. Dia apabila nak cukur rambut ke apa ni kan, orang basah rambut. Baru mudah nak cukur. Dia semua rambut tu kau. Kita kata baru mudah nak cukur. Ataupun dia comot sabun tukar rambut untuk rambut. Macam-macam lah caranya. Kok mana-mana pun apabila dibasahkan dulu. Bila dibasah, rambut Nabi tu dicukur. Mana rambut Nabi sudah terpisah daripada Nabi kan, semasa Nabi hidup. Kalau mengikut kaedah Syafi'i, najis lah tu. Kalau najis Nabi bui wak ke dia kau kan? Patut kau bui pakai najis. Bukhari kata. Orang kata, oh kamu nak banding dengan Nabi lah. Nabi. Dia kata, tak. Nabi ni mengikut kaedah hak biasanya umum. Apa yang berlaku kepada dia tu kepada orang lain pun begitu juga. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Mana Nabi ada kata rambut lagu ni hak aku saja, orang lain tak? Tak ada. Tak pernah dia kata lagu tu. Lepas tu Abidah kata gitu semua dia berasa bertuahnya, berkatnya. Kalau ada ni sehelai rambut nak ambil berkat ni, kalau benda tu tidak najis, kalau benda najis orang tak ambil berkat. Bukan lagu tu cara ajaran Nabi. Tengok ni orang besar-besar ni, Anas sahabat Nabi, apa duk sipai rambut tu. Sahabat Nabi Abu Talhah, ayah dia tu pun duk sipai rambut Nabi juga. Kalau najis sipai awak ke dia? Adakah disimpan najis Nabi, air kencing Nabi ada sipai? Tak ada. Dalam sejarah mana-mana pun tak ada. Dalam kitab hadis mana-mana pun. Bahkan Nabi SAW suruh dia, ada kalanya dia tak suruh keluar tengah malam, dia kencing dalam bekas. Pagi besok dia wayak kepada Ummu Aiman, pergilah teruk tu, kata dia. Itu ada bawah tu, bawah katil dia, air kencing dia. Dia suruh pergi teruk. Apa dia tak bui? Musibah ni, bubuh dalam botol. Dah. Tak ada pula lagu tu. Tak ada. Ini menunjukkan lain. Begitu juga najis, dia pergi jauh kalau nak buang air besar. Kalau tidak najis, dalam rumah boleh, tak payah buang. Lepas tu simpan. Tak ada lagu tu. Tak ada. Hak disimpannya rambut. Ini menunjukkan rambut manusia ni tidak najis. Kalau tidak, tak boleh nak simpan lagu tu. Nabi SAW tak akan lock. Dan ambil berkat pula dah. Tak, orang tak ambil berkat benda najis. Mesti benda tu dianggap suci benar. Baik, kalau kamu kata ini khusus untuk Nabi, Mawardi dalam mazhab Syafi'i dia kata hak Nabi tu bab lain, kata dia. Hak Nabi tu tak apa, orang lain, kata dia. Orang lain najis. Dia ada kecuali juga. Tapi setengah-setengah ulama kata dalam bab ni Imam Syafi'i pun dia tarik balik dah pendapat dia tu. Hak kata bulu ataupun rambut yang terpisah daripada tubuh manusia semasa hidup ni najis. Ada juga ulama kata Imam Bukhari rojok dah tinggal dah pendapat tu. Ada juga. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i diriwayatkan oleh 4 orang anak murid dia. Hak lagu tadi, seperti kita kata tadi, dalam kaedah mengikut kaedah biasa lagu tu, seperti kita sebut tadi, najis. Tak ada kecuali siapa pun. Cuma hak ni ada bab Nabi lain. Tak boleh. Bab hukum ni Nabi ni asalnya mari untuk wayak hukum kepada kita. Itu tugas utama dia. Kalau khusus untuk dia, mesti ada dalil. Kamu tak boleh nak kata-kata sewenang-wenang gitu.
Misalnya kalau bini dia tu tak boleh nikah lepas pada dia mati, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dah ada dalam ayat Quran tu ada. Itu khusus dengan dia. Kalau dia boleh nikah, boleh 9, boleh lebih daripada 4, ada dalil. Hak lain, orang lain tak boleh, ada dalil khusus untuk dia. Hak ni mana dalil? Tu dijaga dia. Masalah rambut ni kan, tempat kita dia tak sapa. Mengikut guru saya lah, masa duduk mengaji dulu, Mufti Wali Hasan, dia kata hak ada rambut Nabi hak di masyhur di Kashmir. Kashmir itu betul kata dia. Dah hak tu disipai sungguh, jaga sungguh. Pernah berlaku dalam sejarah. Orang curi, awak lari. Awak lari, orang tunjuk perasaan kan. Habis seluruh negeri Kashmir itu tunjuk perasaan. Kalau gaduh-gaduh, kocak kacir, mari hantar balik. Mari hantar balik. Cerita nak ayatnya orang Islam ni, Nabi dia ni, peninggalan dia ni, tengok berapa lah yang rambut tu ada. Setara tu pun dia gitu mu sayang kepada Nabi SAW. Sebab apa dia ni dalam hadis-hadis ni kan, cuba tengok ada boleh sipai lagu tu. Imam Bukhari nak ayatnya, ini bukan khusus untuk Nabi, orang lain pun boleh. Kita nak simpan rambut orang lain, kenangan, untuk kenangan, tak salah. Tidak salah. Zaman dulu mungkinlah orang tak terfikir sangat, tapi zaman learn ni, zaman DNA ni kan, kalau pakai anak cucu ni, kalau nak check dengan hak tu, betul kita memang keturunan ni. Kan senang kalau ada rambut tu simpan. Tapi bukan kita nak syur kan, cumanya nak royak jalan tu. Nak royak jalan tu. Sipai hak nenek dengan datuk tu dah. Lepas tu pokok belakang 100 pun dah. Tubik lagu tu. Apa yang Nabi tinggal tu? Dia ada isyarat tu. Rambut dia tak tinggal kan lain. Dia tidak bagi. Tu bendanya. Rupanya ada rahsia pada rambut ni. Tidak saja. Kita hidup zaman ni barulah faham. Tu pun tak faham semua lagi. Semua tak faham juga. Orang ngaji molek dia faham. Tu rupanya rahsia di sebalik dia bui rambut. Sebab apa dia tak bui kau lain? Hak itulah mudah nak simpan. Tidak berubah, tidak gapo. Tahan lama. Kalau dia bui baju, buruk baju. Lusuh baju, hancur. Kalau dia bui benda lain, pun boleh berubah. Dan nampak dekat sangat serupa tu. Kalau rambut senang, mudah kan? Tu cara Nabi SAW. Dia nak ikatan dia dengan umat dia ni lagu tu lah cara. Dia ada benda-benda gitu. Orang lain pun boleh, cumanya darjat tu tidak sama lah. Sebab daripada sinilah ulama-ulama buat kesimpulan, satu kaedah at-tabarruk bi atharis salihin, mengambil berkat dengan kesan-kesan peninggalan orang-orang soleh. Itu ada, cumanya darjat dia tidak serupa lah. Orang alim misalnya dengan Nabi tidak serupa. Tapi banyak tu ulama warasatul anbiya tu dia ada. Waris Nabi tu dari segi mana? Banyak sudut tu. Waris Nabi tu. Tapi tentu sekali kita kata dia tidak serupa Nabi. Semua kata lagu tu. Nak ayatnya ada jalan dia. Ada jalan dia. Sebab benda-benda ni kadang-kadang dia membangkitkan semangat. Kau tengok tadilah, kerana rambut tu sikit je. Tengok, bangun selalu. Nak ayatnya orang Islam ni tidak mudah diperkotak-katikkan. Apalagi kalau nak masjid, kalau nak rumah berhala ke apa. Tengok di Kashmir tu kan, tunjuk perasaan dia tak berhenti-henti tu. Nak rumah berhala. Rambut Nabi, tengok, kalau ada cinta kepada Nabi lagu tu, kepada Islam pun dia akan ada lah. Kepada Islam pun dia akan tinggi, kuat. Tidak mudah nak main-main, tak boleh lah. Gitu. Ustaz, ada orang berdakwa dia ada janggut Nabi, ada riwayat Nabi kan cukup janggut? Tak ada. Mungkin kalau hak lurus je lah, tapi tak ada disebut mana-mana orang sifat, tak ada. Itu tidak sahih. Rambut ada. Tapi sejauh mana kalau dia berasa bertanggungjawab, dia betul, atas dia lah. Kalau dia berdusta, banyak lagi tempat-tempat lain tu dia nak menarik pelancong, ada setengah-setengah tempat tu dia kata rambut Nabi. Orang pun pakat pergi situ. Ni boleh jual goreng pisang, kau gapo ke dekat-dekat tu dah. Jadi sumber ekonomi pula dah. Itu dia dosa lah. Sebab dia suruh buat gitu, tak boleh main-main. Tapi kalau dia yakin diwarisi tu memang jaga sungguh,
Seperti yang dikatakan di Kashmir itu, di New Delhi pun ada juga masjid dia tu, masjid Jamek dia tu, ada pula situ. Dah. Jadi tak boleh pakar ni banyak ni. Banyak-banyak ni tak boleh pakar. Tak ada gapo. Kita sudah ada hadis dah. Ada sunnah dah. Tak ada hak tu pun kita sepatutlah je. Sepatutlah je. Ni macam di kalau Jordan ni, ni kubur Nabi Syuaib. Bukan main panjang, panjang kubur Nabi Syuaib. Lepas tu pergi satu gua tu, ni nak gua Ashabul Kahfi ni, tulai ada dalam tu. Tulai orang, ada tulai anjing ke apa. Itu menipu lagu tu. Tak betul tu lagu tu. Tak ada satu pun riwayat yang sahih tentang kubur Nabi-Nabi hak dulu, tak ada. Kubur Nabi kita hak diyakini, hak lain tak ada. Kalau ada sebut tu riwayat tidak sahih, tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Itu cara nak tarik pelancong je. Dengan cara buat apa ni, sebarkan benda-benda gitu, tak betul, tu tak boleh. Dosa lagu tu. Dosa. Kalau ada lah orang nak DNA rambut tersebut, mungkin bertemu benda-benda pelik-pelik, kromosom, susunan kromosom boleh, sebab tu boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tu ya kita sebut dah tadi isyarat tu. Boleh jadi. Dan boleh dicek anak cucu, hak dakwa anak cucu dia ni betul ke tidak. Sama mana ni hak dakwa anak cucu ni Said. Nah. Padahalnya macam-macam lagi latar belakang dia tu nak jadi gitu tu. Banyaknya hak tidak betul. Tapi payah susah kita nak tahu tu begitu. Nak tahu betul ke tidak lagu tu Tuhan Nabi. Kalau dipercayai hak Nabi lagu mana? Padahal tidak. Sebab tu kita tak boleh pegang dah hak tu. Ulama pun tak cara hak tu. Yang dia ambil tadi keturunan je. Kalau ada ulama cara ni hadis. Hadis Quran, hadis. Hak tu hak dia jaga. Sebab hak ni jaminan sebenarnya yang menjadi petunjuk. Kita tahu kau tidak tahu betul, kau tidak betul lagu tu, tak ada kena mengena dengan kita tu. Kalau kita tahu pun tidak jadi lebih. Kerana kita tahu tu saja. Ataupun kalau kita tak tahu, tidak jadi kurang. Tak ada apa iman kita tu. Bahkan kalau kita tak tahu apa-apa pun kita kuat semacam. Tu lagi kuat. Lagi kuat. Hak Nabi katakan dia kagum dengan umat dia, hak zaman kemudian kata tak tengok dia tak sekali dengan, tapi yakin super dengan orang zaman dia. Tengok. Mana Nabi puji tu. Orang hak tak tengok dia tapi yakin super dengan orang tengok dia. Tak apalah kata. Hak Imam Bukhari naknya hak tadi ya. Dia nak tu. Kalaulah benda ni najis, tentu Nabi SAW tak boleh. Lepas tu cerita je Anas ni, keluarga Anas ni ada ni, rambut ni lagu mana? Sebab bila Nabi SAW cukur rambut dia, Abu Talhah orang yang mula-mula ambil rambut dia. Abu Talhah ni ayah pada Anas tadi lah. Dan ambil tu dia sifat. Ambil tu dia sifat. Itu hadanya. Lepas pada tu hak ni cerita anjing ni. Hak ni panjang pula ni nampak kayanya. Walaupun masuk dalam bab ni lagi. Tapi kalau kita sebut semua pun tak ada hari ni nampak kayanya. Mungkin kita berhenti sekat tu lah dulu. Ini dan akan sambung akan datang. Boleh bincang ke dalam insya-Allah. Ada soalan pada Muslim. Soalan ni tulisan comel ni. Orang pandai ni. Soalannya banyak berlaku lah dalam masyarakat ni kan. Tulisan Jawi comel. Seorang perempuan mengandung 3 bulan sebelum berkahwin kan, ramai berlaku ni dalam masyarakat kita kan lagu ni. Kemudian berkahwin selepas 6 bulan boleh anak. Anak tu boleh dibankan, dinasabkan kepada bapa yang dikahwini perempuan itu selepas 3 bulan mengandung. Boleh pesaka ke tidak ambil bapak dia tu. Dan bapak tu boleh jadi wali kan? Ini berkait dengan hak tu lah.
berkait dengan hak tadi lah juga. Jadi jawapannya dari segi berkahwin tu memang boleh sah kahwin. Orang lain kau nak berkahwin dengan perempuan tu ataupun hak berkenaan tu yang telah berzina dengan perempuan tu pun boleh berkahwin dengan perempuan tu. Tidak kata syarat nanti dia melahirkan anak baru sah. Menikah tu dari segi nak akad nikah tu boleh sah. Dan bila jadi suami isteri boleh tidur sekali gapo bila dia tidak mari kotor kak, walaupun dia mengandung pun, walaupun tidak anak dia sebenarnya ataupun anak dia, boleh. Maknanya dia duduk sekali dengan isteri dia sebagai suami isteri tu memang boleh. Sebab ia tidak akan menjejaskan apa-apa anak dalam kandungan tu. Waktu tu tetap gitu dah. Tetap gitu dah. Dari segi menikah tu memang boleh. Adakah dibinkan, dinasabkan kepada ayah saat ni? Apa ni, berzina saat ni lah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Mazhab Syafi'i dia hak berkahwin secara sah. Hak itulah anak dia. Hasil perkahwinan secara sah, itulah anak dia. Kalau anak hak saat ni tu dia menikah tu mengandung dah, walaupun hak dia sendiri, benih dia sendiri, itu bukan anak dia. Sehingga kalau mengikut mazhab Syafi'i nak nikah dengan anak tu pun boleh. Kalau perempuan anak tu, sebab itu bukan anak dia. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, gapo semua ni haram ni, anak ibu ni yang sah mengikut syarat. Yang sah mengikut syarat. Ia tidak sah mengikut syarat tak kira. Itu kalau mengikut mazhab Syafi'i. Jadi berdasarkan hak tu tak boleh lah nak dinasabkan, nak dibinkan kepada hak tu sebab bukan dia. Bukan anak dia. Sebab kalau dengan dibinkan jadi keliru pula akan datang. Kalau tidak keliru pun tak boleh. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Kamu kena kaitkan dengan ayah dia. Hak tu hak lebih adil di sisi Allah. Tak boleh mana nak kata bila hak berkenaan dengan Nabi kan, anak akak Nabi Zaid bin Muhammad mula orang kata. Lepas pada tu dah jelas dah dia ni anak akak, tidak ada sungguh. Ud'uhum li'abaihim Zaid bin Harithah, panggil ayah dia lah. Lepas tu ayah ni hak masa berzina ke apa, tak cara. Itulah ayah dia hak sebenar. Orang kita nak lari daripada takut malu, takut timbul macam-macam masalah lain. Ada kalanya dia binkan kepada ayah ni hak menikah kemudian ni. Itu dia menimbulkan masalah yang lain pula. Untuk nak lari daripada hak tu pula, mereka selalu gunakan bin Abdullah. Abdullah ni hamba Allah kan. Makna dia hamba Allah. Hamba Allah ni tak tahulah. Ada juga nama Abdullah Sugati pun. Dan jadi situ jadi mengelirukan situ tu. Mengelirukan situ tu. Jadi dia bin Abdullah. Itu jalan tengah lah kita. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia kata boleh. Sebab anak tu daging darah dia, anak dia tak boleh nikah dengan anak sani, hak lagu sani. Sebab itu anak dia. Jadi kalau nak binkan kepada dia boleh. Itu mengikut pendapat dia. Cumanya dari segi pesaka, dari segi nak jadi wali tak boleh. Itu bab lain. Sekadar bin gitu saja boleh. Tetapi ramai tidak setuju juga dengan pendapat tu kan. Sebab takut keliru lah bila binkan dengan hak tu kan, jadi keliru. Jadi keliru hak lain-lain. Tapi katakanlah kalau dalam keadaan tidak keliru, diketahui betul-betul, maka kiranya ada jalan lah di situ untuk bin saja tu. Tetapi hak moleknya tak sepakat juga tu. Bin Abdullah lah yang baik. Bin Abdullah lah. Sebab apa? Takut mula-mula tu orang tahu lagi, lepas tu mungkin benda orang susuk kan. Dalam keadaan susuk tu takut jadi alah lain pula, jadi masalah pesaka, masalah gitu gini tu jadi celaru pula kemudian hari. Baiklah tak sah. Baiklah tak sah. Hak lagu ni dia ada jalan lain. Ada jalan lain. Kalau nak kira nak jalan lah, dia masalah gugur anak, masalah gapo ni masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Kalau kita kata gugur anak sebelum dia tu
ditiupkan ruh sebelum masuk ruh, masih khilaf lagi di kalangan ulama. Tapi mungkin seseorang tu dia tidak sanggup. Itu masalahnya. Kalau tidak sanggup dia berlaku gini kan. Berlaku gini ni terus gitulah. Bila terus gitu kena jagalah hukum-hukum yang lain. Dan bagi dia, kerana beza pendapat tadi dari segi hukum pun beza juga lah. Mengikut Imam Syafi'i dah bukan anak dia kena pakai tudung lah. Kalau anak perempuan bila balik muka orang lain, tak boleh nak bersentuh lah, patah air semaya lah mengikut mazhab Syafi'i. Bukan anak dia. Tapi kalau mazhab Hanafi, tak lah muka anak dia. Dari segi aurat ke apa tu, itu anak dia. Dia tak boleh nikah. Aurat pun apa ni, tak apalah, mana tempat-tempat orang lain tak boleh tengok, dia boleh tengok lah. Misalnya rambut, kepala ke apa boleh tengok. Tapi benih dia daripada benih dia. Sebab daripada benih dia lah. Sebab itulah boleh tu. Sebab anak dia mengikut Hanafi lah, dia kata gitu. Benda ni benda khilaf. Tapi lebih baik seperti kita kata tadi lah, bin Abdullah lah kalau lagu tu. Tak boleh saka. Tak boleh saka tentu dah tu. Nak wali ke apa pun tak boleh. Itulah besarnya arti perkahwinan ni. Dan kalau kita tidak buat ketat gini kan, hukum yang dia buat ni, dia tak siri berlaku benda tu lah. Kalau tidak mudah-mudah lah pun tak siri berlaku tu lah. Tengok masalah dah kan ni, bila nak nikah ni gini ni. Tengok macam-macam. Tu semua tu nak hukum ni mana untuk menghalau orang daripada melakukan benda-benda yang dilarang oleh agama. Wallahu a'lam. Muslimat ada lagi? Rambut kalau awak dikatakan dalam rambut dia gunakan jari tahan dalam rambut. Banyak kedua kita dengar bahan dalam darah tu dia buat bahan untuk buat gel ya. Jari tahan dalam darah tu dia hukum. Ketiga, adakah hadis saya yang dikatakan Nabi Saudah adalah Nabi kata Nabi Saudah adalah ubat Saya penyakit kita mati. Ya. Yang pertama yang berkenaan dengan tadi ada orang buat ubat gigi ya. Tak tahu lagi tu. Ya. Kalau kata lagi tu dia seperti tadi lah. Sebab tu kita kata daripada satu hadis ni, daripada satu perkara tu kita boleh buat keluar ribuan masalah. Kalau mengikut Syafi'i tak boleh dah bunga najis. Kalau mengikut orang kata tak najis boleh dah bunga tak najis. Begitu ya, mudah ya. Itu muncanya daripada situ. Bila tidak najis boleh lah. Itu masalah darah lain. Masalah darah tu pun dia ada akan datang kita akan jumpa juga dalam Bukhari ni pun bab darah ni najis ke tidak. Kepada hak kata najis tak boleh lah. Kepada hak kata tidak najis boleh. Tu je mudahnya kaedah dia. So lagi masalah dia masalah istihalah. Sesuatu benda ni kalau dia berubah betul jadi lagu lain, sehingga tidak ada lagi hak asal dia tu. Misalnya air kecing diproses sehingga jadi air biasa, tak ada dah hak asal tu. Boleh ke tidak? Itu masih khilaf lagi. Maknanya kalau kata darah tu tak boleh pun, setelah berubah tak ada dah hakikat darah tu zahir dia tak ada dah. Mengikut Imam Bukhari tu ada. Akan datang kita akan jumpa juga tu. Maknanya benda tu pun masih khilaf lagi. Tentang habatus sauda itu betul lah tu hadis itu. Kebanyakan ulama mengatakan iyalah gitu, cuma kita tak tahu lagi rahsia dia. Sepatutnya orang Islam dan Nabi royak gitu buat kajian lah betul-betul. Tapi setengah-setengah ulama dia kata tidak. Macam Yusuf Qardawi kan umpamanya dalam Fatwa Mu'asirah dia kata hadis tu tidak ada peristiwa tertentu khusus dengan hak tu je, bukan untuk semua. Bukan untuk semua sepanjang zaman. Itu pendapat dia lah. Tapi pendapat ramai lagi ulama-ulama yang lain tak. Dia kata memang ada keistimewaan dia tu, cuma kita tak tahu lagi. Seperti mana dalam setengah-setengah perubatan kan, satu ubat tu boleh macam-macam. Boleh kan berlaku begitu? Untuk ni pun boleh, untuk ni pun boleh. Cuma cara guna dia tu saja, cara proses dia tu saja yang berbeza. Daripada proses dia tu lah menyebabkan kesan dia tu berlainan. Begitu juga cara pengambilan dia, dos dia tu kita kata berapa kali ambil misalnya, itu jadi berbeza. Sebanyak mana nak ambil benda tu itu jadi berbeza. Hak ni lah yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Jadi kalau dalam perkara-perkara lain orang boleh proseskan ubat homopati itu misalnya, dipotentizekan, diperhaluskan, sehingga dia boleh mempunyai kuasa yang besar. Kalau kecil
Kau banyak potensi tu, kau kuat. Maknanya kau sikit hakikat ubah tu, kau asal tu. Tetapi dia dapat macam-macam apa nama ni kelebihan dia. Dan satu-satu ubat tu boleh guna untuk macam-macam. Apa boleh? Hak ni sepatutnya kita orang Islam buat kajian. Tidak semesti cara lagu tu, cara lagu lain macam-macam kaedah. InsyaAllah kita akan dapat. Jadi kalau kita tidak dapat lagi learn ni, kita tidak boleh menafikan benda tu. Sepatutnya kekalkan benda tu. Sebab satu hari banyak perkara Nabi royak kita tak tengok lagi. Tapi kita kena terima dah dia sahih. Waktu bukan dua pula hadis banyak. Terimalah. Dan Nabi SAW tak ada ayat ni untuk khusus pula. Kalau ada pun itu isyarat-isyarat gitu saja. Dalam hadis umum tetap ada. Sepatutnya kita kekalkan itu. Dan teruslah kita buat kajian. Berapa banyak kajian ni kan dibuat dalam kitab ni dia ada sebut seorang saintis Amerika masuk Islam. Kerana apa? Kerana jumpa hadis ni lah. Hak basuh. Akan datang kita akan jumpa hadis basuh anjing saat ni kan kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dia buat kajian, ada kuman tu tidak boleh hilang kecuali 7 kali dibasuh. Dan salah satu dengan tanah. Kuman tu kuat. Itu mengikut kajian dia. Masuk Islam kini. Apa yang ada orang kafir semua tu? Padahal Nabi ada isyarat, ada dah tu. Hak bab suci kau tidak suci itu bab lain. Tapi dia nak menarik perhatian kita tu macam-macam cara dia lah. Supaya juga Nabi kata larilah daripada orang yang kena penyakit kusta, supaya kamu lari daripada singa misalnya. Singa. Apa dia kata singa? Tidak lari daripada benda lain. Rimau kau lari juga tu kena kira. Saintis Jerman dia buat kajian, dia tengok kuman dia tu serupa dengan singa, rupa dia. Tengok. Sepatutnya dah kita benda-benda tu dalam hadis kita jumpa dulunya. Tapi kita tak buat kajian. Sebab kita tak mengaji bahagian tu lah. Macam mana nak buat kajian? Dah. Tak mengaji bahagian tu. Kalau mengaji pun sekadar nak guna ambil orang, bukan nak buat rekod sendiri. Sepatutnya kita ni ada dah bahan-bahan rujukan berapa banyak tu. Dari segi kemasyarakatannya, dari segi sainsnya, dari segi macam-macam lah. Itulah. Wallahualam. Muslimnya mulai kedudukan air yang masuk semut. Banyak orang ada kata 40 hari apa ni. alah mata. Kedudukan itu diri suci ke atau macam mana kita? Dia dalam mazhab Syafi'i sendiri dia binatang-binatang ni ada yang mengalir darahnya, ada yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir tu dia dimaafkan kalau kita buat. Kalau dia maafkan. Tapi kalau nak kira kaedah asal dia nya yang tidak boleh dimakan ke tu, bila mati pula najis lah. Kalau tidak ambil kaedah umum balwa, susah juga. Susah juga. Jadi masalah hak kata gelap perut tu dah, tu tak ada. Tu orang tua sana. Dia nak suruh kita beringat dah. Tak ada. Supaya juga macam lalat kan? Lalat masuk. Daripada situlah ulama kiasnya apa ni semut kau tadi, lalat tu kan Nabi suruh buat. Lalat tu pun jenis apa ni? Lagu tu juga mana dia tidak mengalir lah darah dia tu supaya benda-benda lain. Jadi mana kita selai, lepas tu kita buat. Di situ pun ada isyarat dah tu. Bahkan Nabi royak dah. Biasanya apabila dia jatuh sebelah sayap ada racun dia. Apabila kita selai, dia ada penawar dia kat sebelah lagi. Penawar dia tu akan menghilangkan racun dia. Kalau nak guna jugalah, kalau nak guna juga. Bukan makna mesti Selai lalat tu lah. Selai lalat tu lah. Di situ. Nabi isyarat dia tu, dah tu. Racun ni duduk dekat penawar ni duduk dekat racun. Dia isyarat dah, tapi kita tak kaji Dan dia royak dah tu. Bila dia jatuh sebelah sayap. Begitulah manusia, manusia ke bila dia nak itu kan dia akan selamatkan. Tuhan beri dah ke dia untuk menyelamatkan diri dia. Sebab sutong tu dakwah dia tu racun dia dia sembuh. Tu. Lalat ni pun bila dia nak kena nak jatuh, dia pergi kot tu dulu. Itulah penyelamat dia nya. Tapi bila kita celup tu, tapi guru saya dulu kata jangan celup kalau hak panas. Nabi tidak suruh. Kalau hak panas dia kau pecah perut tu kata dia ada. Kau teruk tidak nak tu, hak tu kau teruk lagi. Hak ni air biasa. Air biasa. Air sirak kau kita kata. Hak tidak panas. Biasa. Boleh kita buat gitu.
jangan kita buat, kita tidak selai. Kalau nak minum juga, kalau tak minum, tak apa, royak jalan je. Di samping tu Nabi nak royak, nak menarik perhatian kita, benda ni ada rahsia. Berapa banyak ada racun, situlah penawar dia. Berapa banyak ular kau gapo kau, situlah. Dan racun ni apabila berubah, dia tidak semestinya jadi racun. Racun tu pada ketika tertentu, dalam keadaan tertentu. Misalnya apa ni, gapo Ustaz ni, dakwah sutung Ustaz ni. Tu racun tu pada dia tu. Itulah apa nama ni, senjata dia tu. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama dia kata tak boleh makan tu dakwah sutung tu. Kan sutung kau orang rebu jadi hitam tu, sedap je dah. Setengah-setengahnya kata tak boleh. Termasuklah ayah saya sendiri. Bila dia jumpa dalam kitab tu, dia tak silap. Lepas pada tu dia royak suruh buat sama. Makan gitulah keluarga kita. Dulu makan hitam, hitam. Sedap ke? Sedap hitam tu. Tapi sekarang ni saya berpendapat fikir pula tak betul ayah saya tu. Saya makan pula. Sebab hitam tu. Sebab apa? Hak tu sedap je. Hak tu sedap. Ayah saya ni pegang waktu tu sampai tak jadi nak masuk saya ngaji di satu tempat. Sebab apa? Dia tanya Tok Guru tu tentang hukum saat ni. Tok Guru tu tak boleh royak. Tak aja jumpa dia kata. Jadi ayah saya kata, dia tidak mengajar, tidak main dengan kitab semua, dia tahu. Macam mana dia nak letak anak dia di sini? Tak jadi betul. Ayah saya, itu cerita dia tu, cerita dia. Tapi saya berpendapat tidak begitu. Boleh. Sebab apa? Kita tak ada nampak kesan apa-apa pun. Tidak semua. Racun tu dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan yang lain tidak racun. Dah waktu sedap. Kalau kita kata sabit gatat, gatat tu tidak sabit. Tu kalau memang orang ada penyakit gatatnya gatat. Tak ada sakit gapo-gapo, tak ada gapo makan waktu pun. Gitulah. Wallah. Dalam lubak gigi tu dia ada dry calcium phosphate yang dia perbuat daripada sebut tulang binatang terlarang, sebut tulang. Lepas tu dalam penapihai dia ada guna manfaatan tulang untuk penapihai lah. Biasanya dia guna buatan Korea tu, dia guna daripada tulang babi lah. Jadi macam mana kita nak minum air? Boleh ke tak boleh? Ataupun kita kena cari alternatif produk lain yang menggunakan tepung kelapa. Lepas tu yang ubat gigi yang diguna sebut tulang tu, sebenarnya ada alternatif lain untuk kati awak semoleknya gitulah. Kita orang Islam ni kena, kalau ada alternatif tak boleh dah hak lagu tu. Tapi kalau nak kira dari segi pekoh, seperti kata tadi, tu tulang tu kalau tidak tulang babi je, tulang lain masih ada khilaf lagi. Seperti kita kata tadi kan, tulang, kuku, rambut, bulu, gapo tu semua tu mengikut jumhur ulama, walaupun binatang yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan, tidak najis. Syafi'i kata najis. Memanglah kalau mengikut Syafi'i. Tapi kalau mengikut orang lain, dia kata tidak najis. Kecuali babi lain. Kalau babi tak boleh. Kalau hak lain masih ada jalan lagi. Tetapi kalau ada alternatif lain, memanglah itulah kita alu-alukan. Kita sepatutnya itulah benda ni fardu kifayah. Kalau tidak, berapa ramai orang yang terlibat dengan benda-benda yang kotor. Dengan sebab itu kena ada orang yang berusaha buat benda-benda lagu ni betul-betul suci. Allah. Jadi sekata saya kita pada pagi ni, pengumumannya untuk mengentam masih lagi di sini. Masa hotel pack dalam sebulan dengan pack. Jadi mari sama-sama kita tangguhkan tugas kuliah kepada ini dengan baca teks kepada Allah.